Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-427 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada sedikit sebanyak manfaat untuk setiap daripada kita. Ada pengajaran yang kita boleh belajar dan ambil, dan juga menjadikan kita bukan sekadar dapat memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, namun dapat membawa pengajaran yang ada daripada Al-Quran dalam kehidupan seharian. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak diorang komen. Ada Zai Ahmad, Nur Aida Musa, Muhammad Nizam Rahadi, Aisyah Osman, Kamiza Muhammad Amil, Aminah Hitam, Zahini Wahid, Salina Muhammad Nur, Norisa Wan Hassan, Safia Sapian, Sharina Uthman, Laila Umar, Yusuf bin Nurdin, Aminah Hitam, Laila Umar, dan juga Kamiza Muhammad Amil, Arif Taib, Ija Rahman, Hajrah Zai, Rozana Aziz, Atika Farziana, dan juga Norazia Mukhtar. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu bagaimana suara saya pada pagi ini? Saya harap suara saya adalah jelas, video saya adalah jelas, dan moga-moga adanya kebaikan dan manfaat insya-Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu alhamdulillah ramai yang kata jelas. Kak Laila Umar kata daripada Bandar Baru Bangi. Kemudian Princess ke Sunlight Tengku Abdullah kata jelas. Sharina Osman pun kata jelas. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Alhamdulillah. Okey, jom kita lihat. Hari ini kita nak mulakan daripada ayat apa? Lalu kita nak sambung ayat semalam. Kita akan bermula daripada, masih lagi pada muka surat yang sama, 152 surah yang ke-7. Surah Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-20. Bermula daripada ayat yang ke-20. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catatkan muka surat 152. Surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-20. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu semalam kita telah belajar bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal dalam syurga. Pada ayat yang ke-19, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah." Duduklah dalam syurga bersama dengan pasangan Hawa alaiha salatu wassalam. Kemudian firman Allah, "Fakula min haitsu syi'tuma." Enjoy, berseronok, bergembira. Makanlah apa yang kamu nak makan daripada mana-mana bahagian syurga pun. Cuma
Ada satu je yang Allah tak benarkan. Wala taqraba, dan janganlah kamu berdua hampir kepada pohon ini, pokok ini, maka natijahnya akan menjadikan kamu fatakuna minadh zalimin. Dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-20, pada ayat yang ke-20, maka Al-Quran menceritakan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain أو تكونا من الخالدين. Maka bila Al-Quran menceritakan kepada kita, bila iblis dapat tahu Allah larang Nabi Adam untuk melakukan sesuatu, iaitu untuk hampir apatah lagi makan daripada pohon yang tertentu. Bila iblis dapat tahu, apakah yang iblis buat? Al-Quran pada ayat yang ke-20 ini menceritakan maka. Selalunya didatangkan untuk menerangkan perbuatan yang berlaku dengan segera. Sebab itu terjemahnya maka. At-ta'qib bidunil fasal. Berlakunya sesuatu tanpa ada fasal, tanpa ada tempoh jarak yang lama. Lalu bila syaitan dapat tahu yang mana Allah ada perintahkan Nabi Adam dengan sesuatu, ada larang Nabi Adam kepada Nabi Adam tentang sesuatu, syaitan terus buat tindakan. Maka. Daripada sini kita nampak pengajaran yang pertama, bagaimana syaitan itu cepat untuk mengambil peluang, untuk menyesatkan manusia. Pada waktu itu untuk menjauhkan manusia daripada Allah. Maka daripada sini kita belajar syaitan sangat cepat melakukan tindakan untuk menyesatkan manusia. Kita je yang sebenarnya patut belajar. Yang mana kadang-kala kita dalam nak berbuat baik, banyak benar bertangguh. Kita dalam nak bertaubat, pada waktu itu terlalu banyak melengah-lengahkan. Tidak syaitan. Syaitan pada waktu itu ketika mana dia dapat tahu Allah larang Nabi Adam daripada dekat, hampir, apatah lagi makan daripada buah yang tertentu. Maka syaitan terus buat tindakan. Maka. Dengan segera. Apakah yang syaitan buat? Waswasa. Syaitan meletakkan waswas. Waswas meletakkan waswas. Apakah maksud waswas? Waswas adalah perkataan bahasa Arab. Maka terjemahan asal waswas adalah as-sautul khafi, bisikan, suara yang perlahan. Maka itu adalah terjemahan waswas. Terjemahan waswas. Waswas terjemahannya dalam bahasa kita daripada bahasa Arab as-sautul khafi, suara yang perlahan, bisikan. Maka kenapakah dipanggil sebagai waswas? Wal muradu biha huna, bila disebut tentang waswas yang ditujukan kepada syaitan, maka sebenarnya ianya bermaksud al-hadithul khafi, bisikan tersembunyi, alladhi yulqihi syaitan, yang syaitan letakkan fi qalbil insan, di dalam hati manusia. Kenapakah syaitan letakkan bisikan-bisikan dalam hati manusia? Liyuqarifadh-dham, supaya manusia itu buat dosa. Maka di sini sama juga, syaitan membisikkan sesuatu. Pada waktu itu kenapa? Dia nak Nabi Adam langgar larangan Allah tadi. Dia nak Nabi Adam pada waktu itu untuk langgar apa yang Allah tak benarkan, buat apa yang Allah larang. Maka daripada sini pengajaran yang pertama tadi kita nampak bahawa syaitan ni sangat cepat. Dia tak bertangguh. Dia tak ada bertangguh. Kita yang banyak bertangguh. Lalu kita kena belajar daripada syaitan supaya tidak bertangguh dalam melakukan kebaikan, dalam bertaubat, meninggalkan kemaksiatan. Kita kena belajar bagaimana bila syaitan dapat je tahu Nabi Adam, Allah pada waktu itu tak benarkan untuk dia buat sesuatu untuk uji Nabi Adam, terus dia buat tindakan. Pengajaran yang kedua yang kita dapat adalah syaitan pada waktu itu dia tidak ada paksa kita buat dosa pun. Tak adalah pada waktu tu dia letak pistol dekat kepala kita, Omar buat ni, Omar buat ni, tak ada.
Tetapi pada waktu itu yang syaitan serang, yang syaitan target adalah was-was, iaitu hati. Maka sebab itu orang beriman, dia sangat penting untuk menjaga hati dia. Sebab itu firman sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa paras kamu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak melihat kepada tubuh badan zahir kamu. Allah tak melihat pada wajah kamu. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah pada hati. Dan syaitan pun pada waktu itu yang diserang adalah hati. Fawaswasa, dan syaitan meletakkan bisikan pada waktu itu dalam hati manusia. Apakah tujuan waswas? Tadi kita dah baca dalam tafsir Al-Wasit, supaya manusia buat dosa. Liyuqarifadzam, supaya manusia buat dosa. Maka tempat yang syaitan target adalah hati. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Iaitu makhluk yang berterusan, kerana fi'il mudhari' memberi makna istimrar, berterusan meletakkan was-was dalam hati-hati manusia. Lalu bila hati kita ini adalah yang menjadi tempat serangan syaitan, tempat syaitan meletakkan bisikan, tempat syaitan pada waktu itu berusaha untuk merosakkan dia, maka penting untuk kita menjaga hati kita. Pada waktu itu menjaga hati kita dengan zikir, dengan doa, dengan ingat kepada Allah, dengan tadabbur, dengan tafakur, memerhatikan ciptaan Allah, dengan pada waktu itu sentiasa ingatkan diri kita yang kita adalah hamba Allah, jaga niat kita, jaga akhlak kita. Maka kerana syaitan menyerang hati manusia, firman Allah Subhanahu wa taala, fawaswasa, maka syaitan membisikkan waswas. Kepada siapa? Lahuma, kepada mereka berdua. La, untuk, kepada, huma, mereka berdua. Iaitu siapa? Adam dan Hawa. Maka pada ayat ini jelas pada waktu itu syaitan mula meletakkan bisikan-bisikan pada Nabi Adam dan juga Hawa untuk pada waktu itu makan daripada pohon tadi. Langgar perintah Allah tadi. Nanti Al-Quran terangkan kejap lagi bagaimanakah step demi step yang syaitan buat supaya manusia percaya kepada ajakan dia, supaya manusia pada waktu itu terima ajakan dia. Dia bukanlah terus suruh pada waktu tu makan pohon ni, tidak. Ataupun syaitan tak adalah suruh kita buat dosa terus, tidak. Syaitan sangat patient dengan step dia. Dia sangat pada waktu itu sabar pada ajakan dia. Dia tak terus manusia buat dosa terus. Kecuali lah memang manusia tu dah bergelumang dengan dosa. Tetapi cara syaitan kita akan belajar bahawa syaitan ni dia peringkat demi peringkat. Dan kejap lagi kita akan belajar. Kalaulah sempat insya-Allah kita akan belajar bagaimana perlahan-perlahan hasutan syaitan, bisikan syaitan menjadikan terpedayanya Nabi Adam dan Hawa. Dan pada ayat ni kita nampak pada waktu itu syaitan lahuma, pada waktu itu meletakkan was-was kepada kedua-duanya. Walaupun kita biasa dengar pada waktu itu dalam riwayat-riwayat dalam tafsir yang mana saya tak akan pergi detail sebab kita dah baca dalam juz yang pertama. Maka bagaimana syaitan pada waktu itu, kalau kita tengok dalam riwayat tafsir, daripada sudut sanad ada yang lemah, ada yang pada waktu itu boleh diterima. Bagaimana syaitan pada waktu itu meletakkan was-was pada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam tidak layan, maka melalui perantaraan Hawa. Ada juga riwayat mengatakan ada makhluk-makhluk yang dalam syurga pada waktu itu bersama dengan syaitan, pada waktu itu membantu syaitan. Ada pandangan mengatakan adalah ular dan lain-lain. Ini semua kita dah belajar dalam juz yang pertama pada tafsirannya. Nanti kalaulah ada masa kita ulang balik. Cumanya pada hari ini kita nak fokus kepada pengajaran yang ada. Maka itu semua ada dalam riwayat tafsir. Bahawa ular membantu menyampaikan mesej Adam, mesej syaitan kepada Nabi Adam. Sebab itu bila Allah perintahkan untuk turun daripada syurga, maka ular pun turut bersama dengan Nabi Adam dan Hawa, dan ada beberapa binatang yang lain. Wallahu a'lam. Itu semua ada dalam riwayat tafsir yang kita telah kongsikan pada juz yang pertama.
Maka firman Allah Subhanahu wa taala, fawaswasa, maka meletakkan waswas, meletakkan bisikan-bisikan, lahuma, kepada, untuk mereka berdua Adam dan Hawa. Siapakah yang buat? Asyaitanu, syaitan. Maka pada waktu itu apakah tujuan syaitan untuk membisikkan tadi? Al-Quran menerangkan, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, liyubdiya, lam itu adalah lam menerangkan sebab, lam kai ataupun lam ajal. Terjemahannya adalah li. Ajal maksudnya dalam bahasa Arab bukanlah ajal mati, tidak. Lam yang memberi makna ajal, maksudnya supaya, agar, ataupun lamukai. Lalu kenapa syaitan pada waktu itu membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa? Maka Al-Quran terangkan, li, supaya, agar. Ini tujuan syaitan. Apakah tujuan syaitan membisikkan kepada Nabi Adam tadi? Li, supaya, agar. Yubdiya, menampakkan, menzahirkan. Yubdiya maksudnya menampakkan, menzahirkan. Lahuma, untuk mereka berdua Adam dan Hawa. Kepada mereka berdua Adam dan Hawa. Apa yang syaitan nak menampakkan? Syaitan nak menzahirkan apa-apa yang wuriya, tertutup, terlindung, anhuma, daripada kedua-duanya. Syaitan pada waktu itu nak menzahirkan sesuatu yang tertutup daripada Nabi Adam dan Hawa. Maka apakah dua benda yang tertutup itu? Maka Al-Quran terangkan, min, iaitu. Min ini adalah min bayaniyah. Min yang datang untuk memberi penjelasan. Min, iaitu. Ataupun terjemahnya daripada, tapi dalam kurungan, iaitu. Sawati, aurat-aurat. Hima, mereka berdua. Sebab Nabi Adam dan Hawa dalam syurga, pada waktu itu pakai pakaian syurga. Pada waktu itu diberikan pakaian oleh Allah daripada perhiasan syurga. Dan syaitan tahu, bila pada waktu itu Nabi Adam dan Hawa langgar perintah Allah, pada waktu itu buat benda yang Allah larang, maka pada waktu itu akan hilang kemuliaan yang ada pada Nabi Adam dan Hawa daripada pakaian yang menutup tubuh badan mereka. Maka sebab itu, bila Al-Quran sebut, kenapakah tujuan syaitan pada waktu itu meletakkan was-was kepada Nabi Adam untuk melanggar perintah Allah? Al-Quran terangkan sebabnya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Li, supaya, yubdiya, menampakkan, menzahirkan, lahuma, kepada mereka berdua, iaitu Adam dan Hawa, ma wuriya, apa yang tersembunyi, apa yang tertutup untuk mereka berdua daripada aurat-aurat, iaitu aurat mereka. Maka tujuan syaitan pada waktu itu? Nak menghilangkan kemuliaan Nabi Adam. Dia nak balas dendam pada Nabi Adam, nak menghilangkan kemuliaan Nabi Adam. Bila Nabi Adam langgar perintah Allah, maka pada waktu itu terbukalah pakaian dia. Bila Nabi Adam pada waktu itu langgar perintah Allah, maka Nabi Adam akan diturunkan ke dunia. Maka itu tujuan syaitan pada waktu itu, menyuruh Nabi Adam melakukan benda yang Allah larang, melakukan larangan yang Allah Subhanahu wa taala tak benarkan. Maka maksud daripada liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, apakah maksud dia? Pada waktu itu maksudnya adalah nak jadikan Nabi Adam langgar perintah Allah, nak jadikan Nabi Adam pada waktu itu buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pohon tadi, pohon yang dilarang tadi. Maka ini tujuan syaitan. Tujuan syaitan. Dan ini sentiasa tujuan syaitan. Bila syaitan bisik kepada kita sesuatu, sebenarnya syaitan nak menghilangkan kemuliaan kita. Apakah kemuliaan kita? Menjadi hamba Allah. Apakah kemuliaan kita? Menjadi hamba Allah. Apakah kemuliaan kita? Menjadi hamba Allah dan taat pada Allah. Lalu bila manusia tu buat maksiat, dia langgar perintah Allah, maka sebenarnya hilanglah kemuliaan dia. Sebab dia langgar perintah Allah, dia tak nak lagi menjadi hamba
Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada firman Allah, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Al-Quran gambarkan, takbirkan perbuatan yang Allah melakukan, perbuatan yang Allah larang dengan perkataan iaitu terbukanya sesuatu yang tertutup aurat. Nak menerangkan seperti mana tertutupnya berpakaiannya kita, maka itu satu kemuliaan. Dan apabila terbukanya pakaian, maka itu sesuatu yang memalukan, yang tidak seronok. Maka sebenarnya Al-Quran nak menerangkan kepada kita, Al-Quran tak sebut dosa, Al-Quran tak sebut maksiat, tetapi sebenarnya Al-Quran sedang mengajar kepada kita, bila kita langgar perintah Allah, sebenarnya kita sedang buang kemuliaan yang ada pada kita. Bila pada waktu itu kita tidak taat perintah Allah, kita sedang buang kemuliaan yang ada pada kita. Dan apakah sebenar-benarnya kemuliaan kita? Menjadi hamba Allah. Apakah sebenar-benarnya kemuliaan kita? Taat pada perintah Allah. Tapi itu yang syaitan tak nak. Syaitan dia punya dendam kepada Nabi Adam, sampai anak cucu zuriat keturunan Nabi Adam dia nak sesatkan. Maka sebab itu kita kena betulkan pemahaman kita bahawa sebenarnya bila kita buat dosa, bukan sekadar dosa yang kita buat, kita sedang hilangkan kemuliaan yang ada pada diri kita apabila kita mentaati Allah, apabila kita menjadi hamba Allah. Sebab itu kata para ulama tafsir pada ayat ini, walaupun ada banyak lagi makna-makna yang lain, antara makna yang kita boleh dapat daripada perkataan bahawa tujuan syaitan membisikkan kepada Nabi Adam, meletakkan was-was pada Nabi Adam, tujuannya adalah supaya dia boleh menzahirkan sesuatu yang Allah tutup, yang Allah sembunyi daripada aurat, daripada apa yang ada pada bila pakaian dipakaikan, tubuh badan dan sebagainya. Tapi kenapa disebutkan pakaian? Kerana pakaian menggambarkan kemuliaan. Pakaian pada waktu itu menggambarkan akan kedudukan. Lalu bila hilangnya pakaian, maka hilanglah kemuliaan tadi. Dan itulah tujuan syaitan bila bisik kepada kita buat maksiat. Sebenarnya dia pada waktu itu nak menjadikan kita hilangnya kemuliaan yang Allah berikan apabila kita menjadi hamba Allah dan apabila kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqal, dan syaitan berkata, iblis berkata. Maka pada waktu itu iblis dia mula memberi alasan kenapa Allah larang Nabi Adam menghampiri pohon ini. Waqal, dan berkatalah iblis. Dia meletakkan bisikan tadi. Maka daripada sini kita nampak step yang pertama pada waktu itu untuk syaitan merosakkan manusia adalah melalui was-was. Dia letakkan pada waktu itu was-was. Keraguan, was-was. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit, selepas daripada menerangkan bahagian ini, fawaswasa, maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, وَقَدْ حَكَى الْقُرْآن, dan Al-Quran sedang menceritakan kepada kita, anna iblis, bahawa sesungguhnya iblis lam yaktafi bil waswasah, pada waktu itu tidak merasa cukup untuk tidak merasa cukup untuk meletakkan waswas sahaja. Bahkan pada waktu itu syaitan pada waktu itu mula menipu manusia. Lalu dia buat khidak, membuat penipuan. Lalu mula-mula dia letak waswas. Dan kemudian yang kedua pada waktu itu dia mula menipu manusia. Seperti mana syaitan dan iblis menipu moyang kita Nabi Adam. Lalu apakah pada waktu itu syaitan kata? Maka syaitan pada waktu itu berkata, menipu, memberi alasan. Kata syaitan, waqal, dan berkatalah syaitan ataupun iblis, ma, tidaklah, naha, melarang, kuma, kamu berdua. Siapa yang melarang? Rabbu, Tuhan. Kuma, kamu berdua. Lalu apakah terjemahannya? Manahakuma rabbukuma. Tidaklah Tuhan kamu berdua melarang. Melarang siapa? Melarang kamu, wahai Adam dan Hawa. An, daripada hadhihi syajarah, pohon ini. Maksudnya dia mula pada waktu tu menipu Nabi Adam. Wahai Adam, engkau tahu tak kenapa Allah larang kamu dekat dengan pohon ni? Kau tahu tak kenapa?
sebenarnya Allah larang kamu daripada dekat dengan pohon ini ada sebabnya. Apakah sebabnya? Maka pada waktu itu syaitan terangkan, illa, tidaklah Allah larang kecuali antakuna, kamu berdua akan menjadi malaikat. Sebenarnya aku ada satu rahsia, wahai Adam. Kalaulah engkau dekat dengan pohon ni, engkau makan daripada pohon ni, engkau bakal menjadi malaikat. Akan menjadi malaikat. Lalu dia mula menipu. Dia mula menjadikan manusia itu ada alasan untuk buat dosa. Padahal sebab tak ada siapa yang tak nak jadi malaikat. Malaikat kan makhluk yang bagus, malaikat kan makhluk yang tak buat dosa. Lalu dia tipu, wahai Adam, sebenarnya Allah larang kamu daripada makan pohon ni, kerana kalaulah kamu makan, kamu akan jadi malaikat. Dan bukankah best jadi malaikat? Tak buat dosa, sentiasa taat perintah Allah, pada waktu itu jadi orang yang baik, jadi orang yang begini. Makan. Kerana ini sebenarnya hanya kalau kamu makan, kamu jadi malaikat. Dan Allah tak nak kamu jadi malaikat. Maka dia bohong. Au takuna minal khalidin. Ataupun takuna, menjadi kamu berdua minal khalidin, daripada orang-orang yang kekal dalam syurga. Wahai Adam, kau seronok tak duduk dalam syurga? Best kan dalam syurga? Macam-macam ada. Dan kau tak nak jadi macam aku. Jangan jadi macam aku. Aku sebenarnya sangat baik untuk kau. Aku bagi nasihat sebab aku dah lama duduk dalam syurga ni. Sebenarnya orang yang makan buah ni, dia akan menjadi kekal dalam syurga. Siapa yang makan buah yang Allah larang ni, maka pada waktu itu dia tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Takuna minal khalidin. Kamu akan menjadi orang yang selama-lamanya kekal dalam syurga. Bohongnya syaitan, iblis kepada Nabi Adam. Dan itulah yang iblis dan syaitan buat kepada manusia. Bila dia ajak kita buat maksiat. Alah, sekali je. Kan usia masih panjang, nanti boleh bertaubat. Alah, sekali je pun. Nanti lepas tu kau taubatlah. Alah, buat maksiat ni sekali je. Tak ada siapa pun nampak. Allah kan Maha Pengampun. Alah, buat je maksiat ni. Dan sebenarnya, bila kau buat maksiat, lepas tu kau taubat, engkau akan rasa lagi best. Sebab engkau dah merasai betapa bagusnya taubat. Macam-macam syaitan menipu manusia. Lalu pada dua ayat ini, Al-Quran sedang menceritakan kepada kita bagaimana penipuan syaitan iblis kepada Nabi Adam. Tidak cukup dengan pada waktu itu was-was. Tidak cukup dengan was-was. Maka Al-Quran menerangkan, waqal, dan berkatalah iblis, manahakuma rabbukuma, tidaklah Tuhan kamu berdua menghalang kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, an hadhihi syajarah, daripada mendekati pohon ini, pohon yang Allah larang, kecuali sebabnya adalah antakuna, bahawa kamu berdua akan menjadi malaikat bila makan daripada pohon ini. Ataupun takuna, kamu berdua akan menjadi minal khalidin, daripada kalangan orang-orang yang kekal dalam syurga. Dan adakah kamu tak nak jadi malaikat? Malaikat tu kan bagus. Adakah kamu tak nak kekal dalam syurga? Bukankah syurga tu best? Maka pada waktu itu terpedaya Nabi Adam dan Hawa alaihimassalatu wassalam. Maka pengajaran yang kita boleh dapat adalah syaitan sentiasa menipu manusia untuk manusia melakukan dosa. Penipuan-penipuan yang walaupun tak masuk akal tetapi manusia percaya. Penipuan-penipuan yang manusia terpedaya, lalu manusia melakukan dosa, melakukan maksiat. Moga Allah pelihara dan jaga. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Ayat yang ke-60 ini kita akan baca ayat yang ke-21 esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi, sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti di dalam program Hamba Ilahi. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.